Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ni sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa ini pasti akan merasai kematian. Banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kematian. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kamu tetap akan bertemu dengannya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana sekalipun kamu berada, walaupun di tembok yang kukuh, walaupun dalam benteng yang kukuh, namun kematian tetap akan datang menjelma. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mati. Akthiru zikra zimmil lazat. Maka perkara yang banyak menyedarkan kita ialah apabila sesuatu kelazatan itu dicabut oleh Allah. Ini menunjukkan bahawasanya kematian itu suatu perkara yang mesti. Semua makhluk yang hidup atas muka bumi ini akan merasai kematian, cepat ataupun lambat, tua ataupun muda, lelaki maupun perempuan, kaya maupun miskin, semua akan merasai kematian. Nak tak nak kena lalui, nak tak nak kena terima, berani ke takut kena terima, tuan-tuan.
kan? Tapi saya muda lagi, saya lambat lagi lah kan. Saya baru 20 lebih Ustaz kan. Saya walaupun dah 60 tapi alhamdulillah jantung tak ada masalah kan. Saya alhamdulillah lancim manis tak ada, darah tinggi tak ada. Semua okey lah kan. Okey lah kan. Tapi masalahnya Allah Ta'ala nak ambil bukan pasal sakit tu. Allah Ta'ala nak ambil bukan pasal kita muda lagi. Dia macam buah kelapa lah, putik pun gugur kan? Putik pun gugur. Siapa sangka putik kelapa boleh gugur? Lambat gugur untuk putik baru. Putik pun gugur kan? Belum lahir lagi, 9 bulan elok-elok nak lahir meninggal. Allahu Akbar kan? Baru dapat 2 hari duduk atas muka bumi, keluar-keluar meninggal kan? Kami yang nguruskan kami tahulah kan. Kadang tengok Allah, yang tua pun mati, yang muda pun mati, anak kecil yang belum diberi kesempatan tengok dunia pun mati, kaya pangkat meninggal, doktor pun meninggal, yang jaga orang kan supaya sihat lah, dia pun meninggal kan. Ni tadi seorang lagi kan meninggal dekat, dia pergi Turki kan. Tadi itu yang lambat tadi tu saya pergi Turki, rombongan ke Turki lah, dah boleh berjalan kan. Rombongan ke Turki 11 hari 10 malam kan. Balik dalam kapal terbang sesak nafas, doktor kan turun ke Karachi, meninggal di Karachi. Tadi baru sampai ke sini, baru sampai kan. 2 orang, rombongan tu 2 orang. Seorang lagi sampai KLI, turun-turun nak hantar Serdang. Qalu inna lillah. Dia kata, buat apa pergi Turki? Kan dah cari pasal meninggal ni, dia bukan kira kat mana, pergi Turki ke, kat Lengging ke, Tasik Kenangin. Ingat malaikat ada sesat-sesatnya. Walaupun nama sama, malaikat maut tak pernah sesat. Nama siapa? Husin. Lorong 55, Taman Tasik Kenangin. Ada seorang lagi nama Husin tapi lorong 57. Malaikat patut orang kata 55, dia pilih 57. Silap lah kata dia. Pasal apa kau ambil 57? Kan dia lah 57. Malaikat maut tak pernah sesat. Dia on time. Dia on time punya tuan-tuan, jangan risau. Dan dia tak pernah salah alamatnya. Dia macam rezeki gak, tak pernah salah alamat. Mati ni pun dia tak pernah salah alamat kan? Tapi mati ni tuan-tuan kan? Semua orang nak mati baik. Mana ada orang yang waras nak mati tak baik. Aku kalau boleh lah kan, biarlah mati sengsara, mati tempat maksiat. Tak ada. Semua orang mengharap mati husnul khatimah. Hari-hari doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ni dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Husnul khatimah ni mati dalam redha Allah, mati yang mulia di sisi Allah. Kita tak boleh hukum manusia ni tuan-tuan. Ini kan confirm neraka ni tak ada ampun. Ini masuk je kubur memang kena belasah dah ni kan. Pasal tak pernah tengok aku buat baik sekali baru aku tak ada nampak dia ni. Solat pun tak pernah nampak. Dia solat mana kita nak nampak, mana kita tahu. Tak adalah ustaz. Masjid pun tak pernah sekali dia pergi. Masjid ni, mungkin dia pergi masjid lain, mana kita tahu. Kalau masjid ni pun tak datang, masjid lain lagi teruk lah. Tak boleh. Hukum tak boleh lagu tu. Sebab saya ada satu masalah, ada satu kes lah dulu. Dulu lah ni cerita, orang tua-tua dulu. Orang tua ni kayuh bersikal tuan 6 ke 7 kilometer nak datang masjid, naik bersikal. Pergi sembahyang. Bersikal. Cik, mana cik? Masjid. Dia jauh kayu bersikal. 6 ke 7 kilometer kayu bersikal. Kita yang ada motor pun fikir 10 kali. Dia bersikal kan orang tua ni. Satu hari dia pilih sembahyang Jumaat dekat masjid ni. Hari tu hari Jumaat dia buat pengumuman, orang masjid buat pengumuman. Dia kata, tuan-tuan,
InsyaAllah hari Minggu ni kita nak buat gotong royong, nak bersih jalan tu sampai ke kubur. Kita bersih kubur sekali. Jadi orang tua ni pun dengar lah. Dia kata insyaAllah besok hari Minggu ni pukul 8, tunggu dekat situ lah. Pukul 8 kita mula bersihkan jalan ni sampai kubur. Jadi siapa yang ada buat sabit, bawa lah. Dulu mana ada chainsaw bagai semua, yang ada sabit kayu tu ya, kan. Mana ada mesin, kan. Ada yang main putar, kan, helikopter kan. Ada parang, kan. Jadi saya pun ada lah. Itu dia pun umum lah. Nazir, imam semua umum kata hari Ahad jangan lupa datang kita gotong royong. Jadi orang tua ni pukul 8 dah terpacak kat situ. Sebab kau kata pukul 8, dia datanglah pukul 8. Pukul 8 dia datang itu. Saya pernah lah mengaji dengan orang tua ni, dengan lebay ni kan. Lambat je datang dia kata kapi. Lambat je datang, kapiau. Kita nak marah ke, lambat pun dia kata je kapi. Kan? Dia jenis lagu tu. Bila rumah dia pun tunggulah pukul 8 dekat jalan tu. Tunggulah, tunggu orang tak datang. Yang buat pengumuman pun tak datang. Orang masjid pun tak datang, semua tak datang tau. Dah pukul 9.30 baru orang seorang datang. Kata pukul 8. Pukul 9.30 tak ada lagi ni. Pukul 10 tak ada. Jadi dia buatlah kerja tu, dia tebal lah pukul tu. Dia buat. Dah orang tak datang, dia buatlah. Lepas tu dia tak datang masjid dah. Dia tak datang masjid dah. Orang tanya dia, cik, asal tak datang masjid dah? Munafik ramai kata. Dia jadi tak ada tapis dia cakap. Dia lepas aku tu lah. Kau tanya je dia jawab. Cik tak datang lah semayang. Dulu datang kajian semayang. Semua tu munafik, mana boleh ikut kata dia. Kan? Lepas tu Jumaat pun dia tak pergi semayang tu. Jumaat pun dia pergi semayang kat mana tuan-tuan? Dekat Lukut tu. Kayu bersikal tu dah. Pergi ke Lukut tu. Pagi kita dah pergi lah. Mana cik? Main Jumaat. Masjid ni ada. Munafik ramai kata dia. Pergi Lukut. Sampai dia meninggal tuan. Tapi bila dia meninggal orang ramai lah. Dia tanam kat Seremban. Orang pikul tuan, tak ada bawa kereta, tak ada bawa van. Pikul daripada rumah dia tu sampai ke Seremban. Seremban tuan. Jadi dia tak nak sembahyang tuan. Orang pun tak jumpa dia sembahyang kat masjid tu dah. Rupa dia pergi sembahyang kat Lukut. Dia sembahyang jemaah pun dia kayu bersikal, dia pergi sana. Dia kata aku tak nak sembahyang. Dia kata munafik ramai, kita tak nak. Macam mana dia kata munafik kita nak ikut? Puncanya janji pasal nak gotong royong je. Kita tak tahu kan. Dia sifat orang. Mana kita tahu kan. Aku tak suka. Aku nampak kau perangai macam ni aku tak nak ikut. Apa sembahyang lagu tu? Jadi kita tak boleh nak hukum manusia ni baik tak baik. Kita tak boleh hukum lah tuan-tuan. Mana kita tahu dia okey ke tak okey. Yang tahu okey tak okey Allah Ta'ala aja tuan-tuan. Kita siapa nak hukum? Cuma lepas main jenazah selalu orang tanya lah, apa kata anda tentang mayat ni? Kita pun jawab baik. Mana kau tahu? Itu pun bohong kan? Yelah ustaz, mestilah kita kata baik, sangka baik lah. Tak masalah, kau tak tahu. Kan? Apa kata anda tentang mayat ni? Baik. Lepas 2-3 hari tu, baik apa? Ayam aku 3 ekor di gembatnya itu. Begitu kau kata baik, dah semua orang kata baik, aku katalah baik. Jadi tak boleh. Tak boleh. Tapi ada orang kata, tanya buat apa? Tak payahlah tanya, doakan sudah. Mudah-mudahan dia ni orang yang baik kan? Jadi tuan-tuan, adalah tandanya. Apa tanda husnul khatimah ni? Mesti ada tanda-tanda orang mati husnul khatimah. Mesti ada tanda tuan. Takkan tak ada langsung tanda dia. Cerita dia kena hukum tak hukum dalam kubur tu cerita lain. Cerita dia sekarang ni tanda yang Allah Ta'ala bagi. Yang Nabi bagi. Dia ni kalau mati, kita tengok ada tanda ni. Dia ni mati dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Jadi apa tanda-tanda tu? Berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Apa tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah? Tuan-tuan, kita tak tahulah. Mudah-mudahan kita pun adalah tanda-tanda tu kan. Tujuan kita nak tahu tanda-tanda tu lah. Bukanlah minta mati, tak ada. Harap-harap kita tu biarlah mati yang dalam keadaan husnul khatimah. Naik cantik dah, take off okey.
Sampai atas pun dah okey. Landing pula masalah. Tayar tak keluar lah. Aduh, encik. Ni cuaca tak elok lah kan. Tak nak lagu tu kan. Orang nak take off elok, dia punya landing pun elok kan. Ni take off cantik, landing serabut. Atau take off tak baik, landingnya baik. Kan. Mula hidup, Masya Allah, serabut nak mampu, tak pernah buat baik. Penghujung pula bagus pula dia. Saat akhir dia nak balik, elok tuan-tuan. Kan? Macam ada satu mu'alaf kan. Dia ni India tuan. Sampai nak mati, India tuan. India. Hindu lah. Hindu. Dah nak mati, sehari lagi nak mati, masuk Islam dia pula dah. Ajar mengucap semua, selesaikan dia punya masalah ni. Dah buat report tentang agama, polis semua, saksi apa semua, masuk Islam dan tuan sehari sebelum. Lepas dia Islam, besok meninggal dia. Allahu Akbar. Kan? Pada dasarnya matinya tu husnul khatimah lah dah. Bersihlah daripada dia habis sebelum ni teruk huru-hara. Meninggal, dapat dia mengucap kalimah syahadah, meninggal dia besok tu. Belum ada dosa lagi lah. Start zero balik semula. Meninggal dia. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu kita ni kan. Kita nampak macam okey dah kan. Nampak lah kan. Semayang okey, puasa okey, baca Quran okey. Semua okey-okey lah nampak kan. Nampak je lah. Tapi Tuhan tak tahulah dia nak ambil. Waktu tak okey kan, wa'azubillah kan. Jadi, apa tanda orang yang mati husnul khatimah? Pertama kata Nabi, orang yang mati husnul khatimah ini, man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhalal jannah. Siapa yang mati akhir kalamnya dapat mengucap 2 kalimah syahadah, maka dijamin masuk syurga Allah. Oh, bukan senang tuan-tuan nak mengucap 2 kalimah syahadah. Pasal tu talqin ni ada 2. Satu talqin waktu nak mati, satu lagi talqin dah mati. Tapi talqin dah mati ni orang jadikan dia isu lah. Dah mati nak talqin apa, baca buat apa, tak payahlah talqin. Kau tak nak baca, sudah. Orang tu nak baca, biar dia baca. Kau jangan bising-bising kan. Ini dah bertekak pasal adakah talqin, adakah talqin. Lantak dia lah, dia nak talqin kau nak apa yang kau sibuk pasal. Bukan dia suruh kau baca pun kan. Dia nak buat baca talqin, nak suruh imam baca. Imam pun kata, wahai si Fulan bin si Fulan, sesungguhnya kami telah mengembalikan kamu kepada Allah. Sebentar lagi kamu didatangi 2 malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kamu. Janganlah kamu gerun dan gentar. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Sedap je imam cakap begitu. Malaikat tu geram dia dengar. Aku kau tak gerun, kau tunggu turun. So, aku rembat pun kau tahu lah. Sedap betul imam. Yalah imam cakap ke atas kan. Sedaplah cakap. Baca je lah. Sungguhnya janganlah kamu gerun dan gentar. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Jawablah dengan fasih dan lancar. Sedap. Ya. Kok lepas baca-baca tu meninggallah imam. Macam mana? Malaikat kata, wah ni yang tak gerun aku tadi ni. Kau tunggu je. Kau tunggu je nak aku rembat kau. Ya, sombong ke bunyi kan. Talqin ni macam-macam cara lah tuan-tuan. Yalah. Bukan nak ngajar orang yang meninggal tu sangat. Nak ngajar yang dengar yang hidup tu. Tapi yang hidup tu pun sambil rokok leh. Orang baca talqin dia rokok leh. Ini pun mangkuk ayun juga kan. Kat kubur pun kau sempat rokok. Kau ni pun serabut. Ya, tapi dah baca dia tu. Yang tukang gali kubur pun rokok. Nak marah kan kau ditinggalnya tak digalinya kan. Daripada kau kena gali sendiri, dia rokok kan. Rokok leng. Tan, kubur ni. Kenapa? Rokok. Tak apa, dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah dia rokok kubur. Ada yang buat kenduri makan kat kubur pun ada kan. Terutama hari raya lah, hari raya kan. Saya tengok kan, banyak lah. Bila raya kedua tu, dia ada ziarah kubur tu. Dia ada macam bersih-bersih kubur lah hari kedua tu kan. Kalau bulan 9 tu ada lah dulu. Sekarang saya tak tahulah kan. 9 tu banyak lah benda-benda tu kan. Dia bersih kubur hari raya kedua. Hari raya kedua tu adalah bawa bihun, bawa kopi,
Makan bawa lah, tak atas pondok kan. Lepas-lepas bersih tu tahlil, lepas tu melantak. Macam berkelah lah kat kubur. Saya pun kata, boleh ke benda Allah ni kan? Boleh ke buat lagu ni kan? Apa khalak memang makan lah kat kubur kan? Nak makan luar kubur sana, apa dalam kat kubur, kawasan kubur nak makan. Tapi lah, orang dulu macam tak tahulah saya kan. Dulu lah ada orang baca talqin, dia pun dengar, wahai si Fulan bin si Fulan, sesungguhnya kamu telah berakhirlah di muka bumi ini. Kamu telah meninggalkan dunia ini, segala kenikmatan dunia ini. Kita pun menung kan. Lepas tu balik rumah. Lepas tu malamnya ada kenduri, 3 hari 3 malam. Melantak pula dah. Tadi sedih, lepas tu suka. Melantak. Makan pula kan. Macam mana kan. 3 hari 3 malam. Kan. 7 hari 7 malam. Lantaklah suka hati lah kan. Sepatutnya jiran-jiran lah yang jamu dia makan. Jangan bagi dia sedih. Ini kita melantak makan. Kan? Melantak tekun. Ayam ada, ayam. Ayam kau. Kan? Macam mana tuan-tuan kan kita melantak makan? Suka hatilah. Kan? Jadi talqin ada 2. Satu lagi talqin waktu nak meninggal. Dia nazak lah sakaratul maut. Sunatnya orang ngajar talqin ni siapa? Yang rapat dengan orang yang nak meninggal ni. Contohlah bapa. Siapa yang sunatnya yang mentalkinkan dia ni? Anak dia yang baik, yang dia paling sayang. Kita ni semua ada anak. Saya semua sama je Ustaz, sayang saya. Tak payah bohong, tu mulutnya. Tak mahu dia lagu tu. Hati ni, bila anak tu dengar cakap kita, dengar nasihat kita, ingat kita, pastinya kita sayang anak tu lebih daripada anak yang lain. Anak yang lain nanya kita pun tak, ngulu duit, haram tak pernah sekali. Minta duit banyaklah. Kan? Agak-agak mana anak yang paling kita sayang? Dia cakap betul-betul, jujur-jujur ni surau ni. Tak payah nak bohong. Saya Ustaz, anak 5 saya sayang sama ya. Tak mau dia. Dia mesti ada seorang anak, seorang 2 tu yang mesti dia sayang. Kalau anak tu kalau bercakap, dia dengar. Anak lain bercakap, tak payah. So itu adik-adik yang lain bila nak cakap, kau lah cakap. Ayah dengar cakap kau kan. Kau lah. Ayah, kau cakap kau mesti dia dengar punya kan. Kita orang ni mampu dia tak dengar. Silap-silap dia kata kita nak ajar dia pula. Kalau kau cakap kan dia mesti ikutnya. Kau kan anak kesayangan dia. Dia mesti ada. Anak tu balik je dengar jauh. Ni budak ni balik ni. Kau masaklah ayam. Semua disuruhnya masak. Anak yang lain balik. Tak adalah peduli. Kan? Ada anak macam tu. Anak yang paling dia sayang tu lah suruh ngajar ngucap. Sebab waktu hidup dulu dia dengar anak cakap kan. Waktu dia nak meninggal tu suruh anak tu ngajar ngucap. Jangan anak yang paling dia marah cakap. Ngajar talqin anak yang paling dia meluat. Dengar suara pun tak boleh. Kau lah ajar. Ayah menyampahkan aku masalah. Tak apa, dia kan tahu dah dia pun nak meninggal lah. Dia kan tak boleh. Tu anak. Kalau bini 4, ramailah bini kan. Bini yang paling dia sayang. Mana bini yang paling dia sayang? Apa bang? Bini muda. Tu confirm lah. Tu jujur jawab lagu tu. Mana pula bini umur 71 dengan bini 25? Mana lebih sayang? Jujur. Ni surau ni. Bang. Bini umur 71, bini tua. Bini muda 25. Abang sayang mana bang? Jujur bang. Jangan bohong, ni surau ni ada saksi ni. 25. 25 lah. Nampak? Tu jujur jawab. Sama lah yang lain pun. Mana boleh bini 4. Saya Ustaz bini pertama. Tak payah nak bohong. Kalau bini pertama tu ada kat sini, memanglah kau jawab bini pertama. Sebab dia ada kat sini. Kau jawab bini keempat, memang mendapat kau. Tidur luar kau malam ni. Bang, 4 bini ni bang. Gagap jawab. Jadi bini yang paling dia sayang lah. Bini mana? Bini muda tu. Tapi masalah Ustaz, bini pertama tak tahu. Tu haru. Haru. Kan? Tak declare hari tu, cakap, abang dah kahwin. Kau yang pertama, yang kedua ni, yang ketiga ni, yang keempat ni. Declare. Apa nak takut?
Jangan Ustaz, bersilat bini Ustaz. Lantak dia nak bersilat kan. Kita sanggup buat, kita tanggung je lah. Peduli kan. Kuasa di tangan kita. Apa dah hal? Mana ni bang? Ada mana dia yang berani, semua penakut ni. Boleh tahu, tengok muka pun tahu. Bini belum panggil balik, berdiri pun dah balik. Tengah-tengah minum dengan ustaz, minum kan. Tengok bini duduk situ, bini pun berdiri kan. Langsung nak letak cawan, langsung nak balik. Balik dulu ustaz. Ustaz, dah bangun dah tu. Dah bini bangun pun kelang kabut nak balik. Belum panggil lagi, bang. Lagi laju. Ini nak nikah lagi tambah. Gantianlah. Padam ada cerita-cerita tu. Tapi lah dah tu tak payahlah. Yang muda-muda ni lah semangat sikit, perangsang lah. Tapi kau dah 50 ke atas tak payahlah. Itu elok-elok tidur terlentang, besok tidur berdiri. Dah elok tidur lelap, tidur terlentang, punya dah tidur berdiri. Apa kena tidur berdiri? Kan? Semua tak kena lah, tak payahlah. Ni yang muda-muda lah, yang lapis muda-muda ni boleh lah. 40 tahun ke bawah boleh lagi. Pilih 50 tak payahlah. Padam lah cerita tu kan. Tapi kau nak nikah yang 40 ni pun fikir gatlah. Kok sanggup tak apa, kok tak sanggup jangan kan. Dia kadang-kadang nak tengok awak sanggup tak sanggup, sabar tak sabar kan. Sebelum nikah tu ambil anak itik tu 2 ekor, bawa tidur sekali. Macam mana dia bunyi tu, tahan tak? Sebulan lama. Boleh tahan sebulan lama atau 40 hari. Boleh tahan, boleh nikah. Kalau tak boleh tahan, nak dilesingnya itik tu, jangan. Sebab bila kita menikah dua, sendiri mau ingatlah, bini pertama tu tengok dia punya ayat macam mana. Silap sikit dia mesti kena punya. Jangan silap ya, silap je dapatlah. Peluru dia banyak, memang dia tembak kau-kau punya. Jadi tak fikir-fikirlah. Tapi saya tak galak lah, dah tua tak payahlah. Seorang cukup lah, macam saya ni, seorang. Hadap je lah seorang tu. Pasal itu dulu orang suruh cari yang muda, jangan cari yang sebaya. Berapa umur? 40, cari yang 20. Bila kita dah tua, dia muda lagi. Tak terasa nak cari orang lain. Ini awak 40, cari 39. Besok awak tagap lagi, dia dah tak teraya. Tu yang mula pening tu. Saya seorang ni lah. Tapi tak payahlah. Sudah hadap aje lah tua-tua tu. Kan? Macam mana? Sebab orang lelaki dia tak ada expired date. Expired dia kubur je. Kan? Menggigil-gigil pun boleh lagi. Dia orang perempuan tak boleh. Dia orang lelaki walaupun nak menggigil lutut. Tak boleh dah ustaz, tak boleh dah Datuk. Tak mau dah. Kadang-kadang lutut sakit nikah muda langsung hilang sakit lutut. Itu saya kata, jemaah saya tuan-tuan tak boleh berjalan. Saya kata tuan nak boleh berjalan nikah. Bini, ustaz teringat bini lah, dah meninggal 8 bulan dah ustaz. Teringat tak boleh lah ustaz. Nak boleh berjalan saya kata nikah. Nikah, boleh berjalan terus. Dia cakap membohong ke? Bukan saya cakap bohong ni. Jemaah saya ke Shah Alam tu. Meninggal bini. Di rumah depan surau tuan. Kerja dia api azan. Umur dah 60. Meninggal bini. Tuan. Lepas meninggal bini sedih sampai tak boleh jalan. Sampai dah bertungkek-umpik ni. Jalan. Tak boleh. Tu saya pergi ngajar kat surau tu. Saya tanya, kenapa tuan? Dia ustaz dia tidak. Rumah dah biasa berdua ustaz. Habis tu? Saya ingat ustaz nangis meneleh mata dia. Macam mana tuan? Tuan kalau nak boleh berjalan nikah. Itu dia tengok saya. Saya serius ni ustaz. Saya serius lah ni. Nak menikah, nak berjalan, kena menikah. Baru boleh berjalan. Dia tak percaya cakap saya. Itu saya cakap, siapa nak saya ustaz? Ada. Tuan berapa umur? 60. Kita cari. Jumpalah satu ustazah 51. Ustazah tak pernah kahwin punya. Carilah nikah. Nikah minggu depan saya pergi ngajar, tak datang ada. Saya ingat dia tak sihat. Telefon. Mana tuan? Cameron Highland ustaz. Mang weh. Dah boleh jalan ke? Alhamdulillah lah ustaz, dia itu dah. Alhamdulillah lah dah boleh jalan. Betul lah ustaz cakap. Takkan saya nak bohong? Ustaz bohong apa? Tuan. Jadi orang laki-laki ni dia tak ada, ni semua ada ubat dia.
Kadang dah puas ubek semua tak boleh, nikah. Nikah tu ubek akhir lah tu. Tapi janganlah cari, awak dah 70 cari 69. Yang itu langsung bukan tak boleh jalan, langsung terbaring tu. Ni maksud kok 70 cari yang sampai 35. Makna kalau naik motosikal tu kita nak jatuh dia tupang lah. Ini dia pun bawa rabah, hancur. Kita kejap-kejap kita hantar dia ke hospital, kejap pergi klinik, lama kita pun masuk hospital. Tak mau, dia cari yang muda lah, yang muda kan. Tapi tak apalah tuan-tuan, adabnya lah yang dah ada tu, pedulilah. Dulu pasal lawa, sekarang lah kata tak lawa. Dulu lawa, dulu muda Ustaz. Kita pun dah tua. Apa bezanya? Cuma dia yang panggil kita orang tua di mana? Orang tua ni. Dia pun tua kan? Dia panggil kita orang tua di mana? Aku di seorang tua. Kau? Atuk kau di mana? Atuk kau. Nenek kau di mana? Sama lah. Terus orang perempuan tak boleh macam tu. Orang perempuan ni dia kena panggil macam mana mula-mula lu. Tuan orang rumah panggil apa? Panggil abang lah. Panggil ayang. Patutlah sihat kan. Ini orang tua di mana? Itu yang buat letih tu. Kan? Itu yang buat nak pergi minum kat kedai tu. Kat kedai lain layanan kan? Panggilnya abang, Indun tu lah, Indun kan. Abang dipanggil tak gagap gitu. Dah beruban berjanggut, abang panggil lah. Tu yang kau harap nak pergi situ tu. Kan? Mana bang? Pergi minum. Rumah tak ada air ke? Ada, tak sadap kau buat. Rupa layanan dia tu istimewa lah kan. Panggil dah tutur je panggilnya. Bang, minum apa bang? Kata dia, bush. Oh panggil bapak? Yang tu gagap itu. Tu tak payah kalau bapak panggil tak payah lah kan. Awak lah, mula nak minum kopi ya. Kopi jantan tu weh. Panggilnya abang. Tu ibu-ibu jaga-jagalah kalau suami saya nak minum kedai tu. Cuba perhatian kedai mana dia minum. Pikut sesekali tengok. Kau tengok lain macam kedai tu jangan dibagi-bagi leh. Kan? Jadi orang nak meninggal ni tuan-tuan, talqinkan kat telinga dia, bisik kat telinga dia. Asyhadu an la ilaha. Jangan kau kuat. Pembelahan. Kan? Tak mau diikut dagil lah. Sewaktu kita jangan ucap tu macam-macam yang datang tuan-tuan. Rumah datang, kereta datang, duit, bank semua datang tuan. Semua tuan datang. Allahu akbar. Ni ngajak mengucap. Jadi kita ni harap-harap mati kita tu dapatlah mengucap 2 kalimah syahadah tuan-tuan. Harap-harap kematian kita itu, mati yang paling baik ini ialah dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan sampai kita mati tak dapat mengucap. Pasal itu nak tidur mengucap tuan-tuan. Kan? Nak tidur ni mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Kok kita tidur terus, maknanya kita dah mengucap dah. Mati kita ni dalam keadaan kalimah la ilaha illallah. Tapi janganlah baca kuat pula sampai orang rumah pula. Apa bang? Tiba-tiba mengucap lah malam ni. Mau terbiat ke apa? Tak adalah malam ni tadi ustaz bagi tahu kan. Nak tidur ni mengucap lah. Mana tahu besok kok abang tidur tahu baiklah ucap 2 kalimah syahadah kan. Lain macam lah awak malam ni. Ya malam ni baru tahu dia ustaz beritahu kuliah. Malam sebelum ni tak bagi tahu. Kan kau pun samalah nak tidur mengucap. Kan mana tahu kau tidur tahu awak ni macam doakan saya je. Tak kisahlah doa ke apa kau mengucap je lah. Ni malam kan balik tidur mengucap 2 kalimah syahadah. Mana tahu Allah Ta'ala ambil kita dalam tidur. Siapa yang tahu? Nyawa nak keluar ni siapa yang tahu? Ada orang tahu ke? Tuan-tuan. Kok malam ni malam terakhir bagi kita? Detik 12 malam. Lalap tahu. Pagi besok orang rumah kerja. Bang. Subuh bang. Subuh. And besok dah keluar subuh ni bang. Jumaat. Pula subuh lah. Besok hari Malaysia. Cuti. Tak iya kan. Rupa tidur tahu kawan tu. Mana kita tahu? Mengucap 2 kalimah syahadah malam ni kan. Nak tidur kan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, husnul khatimah ni ialah matinya malam Jumaat. Macam malam ni atau hari Jumaat.
Allahu Akbar kan. Tapi macam mana pula kalau mati malam Jumaat baru balik tang minum? Bukan minum kopi, tak ada dah. Malamnya besok cuti pi mabuk-mabuk kan. Mabuk-mabuk bawa balik kereta accident, mati dah. Si anu meninggal. Oh, untunglah dia mati malam Jumaat. Sabar dulu. Memang malam Jumaat, tapi apa dibuat Yalah, Nabi kata, ustaz kata siapa mati malam Jumaat ni mati yang terlepas daripada fitnah kubur. Betul. Tapi tengoklah dia mati kat mana? Dia mati malam tadi accident. Sudah kat mana? Dia bawa balik tak minum, tang kelab, mabuk, meninggal. Tapi dia mati malam Jumaat, rezeki dia lah. Apa rezeki yang ada? Mati malam Jumaat tak mau dia mati malam Jumaat, matinya malam Jumaat, harinya hari Jumaat, matinya tempat yang baik, matinya tengah amalan yang baik. Jangan salah faham, asal mati malam Jumaat je baik, tunggu dulu. Matinya lepas balik mabuk daripada kelab malam ni cuti, besok cuti, berhibur malam ni, kelab malam, mabuk, bawa kereta balik accident. Untung dia mati malam Jumaat. Sabar dulu. Kan? Sebab itu kita berdoa mudah-mudahan kita ni mati malam Jumaat. Kalau tak hari Jumaat, tengah buat beramal ibadah, buat baik, amal kebajikan, meninggal hari tu. Lepas sembahyang subuh, hari Jumaat meninggal dia. Kan? Sekarang ni kan dah banyak macam tu kan. Pergi sembahyang subuh meninggal, tengah-tengah sujud meninggal, tengah-tengah azan meninggal. Allahu Akbar. Rezeki kita tak tahulah rezeki kita, cuma kita berdoa lah tuan-tuan. Harap-harap kita pun dapat gak mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Kan? Mati kat mana? Waktu balik pergi kuliah, dia kata malam Jumaat ustaz datang malam tadi. Kan? Tengah-tengah kuliah meninggal dia. Kan? Rezeki orang siapa tahu. Allah Ta'ala nak ambil dia dalam keadaan husnul khatimah. Matinya tengah beribadat, harinya Jumaat, tempat matinya baik. Kat mana? Surau, masjid, meninggalnya tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Meninggal di tempat yang baik, hari yang baik. Kan? Semuanya baik. Maka ni tuan-tuan, maknanya dia telah dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada, kata Nabi, orang Islam yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumaat kecuali Allah Ta'ala akan melindunginya daripada fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amru. Contohnya katanya hadis ini sahih ke tak kat saya. Saya bukan pakar hadis. Ustaz, hadis itu sahih ke tak? Yang tu tuan-tuan pergi tanya ahli, ahlul hadis. Nanti ada orang yang ahlul hadis datang tanya, ustaz, nak tanyalah hadis mati malam Jumaat ni sahih ke tak sahih? Kan? Kalau dia kata tak sahih, jangan ikut. Kalau dia kata sahih, alhamdulillah ikut. Tuan-tuan jangan tanya saya, ustaz sahih ke tak tu? Mana aku tahu? Aku baca je. Kan? So itu Tuhan kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dia. Hari ni jadi serabut ni pasal semua orang kita nak tanya. Yang tak ahli pun kita nak tanya. Pasal tu jadi serabut tuan-tuan. Agama ni. Tu yang bertengkar, bergaduh, berperang tu. Kan? Dia bidang dia hadis. Dia bidang dia fiqah. Dia bidang dia tauhid. Ni masalah apa hadis? Tanya orang hadis. Ni masalah hukum? Tanya orang fiqah. Ni masalah usul? Tanya orang ahli tauhid. Jangan pergi semua kita bahan macam rojak. Bab tafsir Quran kita pergi tanya ahli usul. Dia pun jawab mengapu, kita pun nganga. Tahu-tahu salah. Sebab jadi masalah. Tuan-tuan, doktor pakar pun dia tak seorang-seorang pakar tuan. Pakar bius dia, pakar bedah dia, pakar saraf dia. Pecah pula tak dia. So itu Tuhan kata utitum minal ilmi illa qalila. Aku bagi ilmu sikit je. Bila kau dapat nak buat operation, okey, kau panggil pakar bedah. Kau panggil pakar saraf, panggil pakar tulang, panggil pakar bius, semua pakar kau nak panggil. Pasal tu mahal bayar dia. Dia konsult. Aku ada satu kes ni nak buat operation. Berapa jam anggaran kau? 6 jam. Pakai bius kata okey. Aku bagi bius 6 jam setengah punya. Setengah jam ni kalau ada apa-apa berlaku, maknanya ada waktu. Tu pakar bius jawab.
Kena tulang tak? Ada kena tulang. Tulang apa? Tulang ni. Macam mana nak buat? Dia bagi tahu. Sarap kena tak? Sarap. Kalau terpotong macam mana? Aku buat macam mana? Dia bincang, dia meeting tu. Baru bagi jawapan. Dah dapat semua urusan, baru bagi jawapan. Buat operation bulan depan. Dia bukan dia seorang, dia pakai abuse orang lain. Dia nak buat operation. Ambil bius. Aku yang nak buat, aku tahulah. Kau memang tahu nak buat operation tu, tapi bius tu berapa jam? 6 jam. Kau tahu ke kadar bius tu berapa jam dia punya ni, berapa dos nak bagi? Mesti tanya pakar. Tak boleh kau tanya pakar tulang lah. Berapa jam nak bius ni? Tulang kata mana aku tahu, kau tanya pakar bius. So itu agama ni pun macam tu. Ada pakar hadisnya, ada pakar fiqahnya, ada pakar tauhidnya, ada pakar usulnya, ada usul fiqhnya. Semua ada pakar-pakar dia, ada tafsirnya. Semua ada kepakaran masing-masing. Dia duduk bincang lah. Ni hadis ni sahih tak? Nanti aku telefon pakar hadis ni. Ni tuan, hadis ni sahih ke tak? Oh, dia pun rujuk. Oh, hadis ni tak sahih. Hadis ni dhaif tapi boleh pakai. Kita ajarlah. Ini dah semua dijawabnya. Hadis ni sahih, Ustaz? Sahih. Jangan duk tanya banyak. Confirm sahih. Besok datang pakai hadis. Hadis tu maudhu'. Dah tengah-ngor gitu. Tapi ustaz tu kata itu sahih. Tak, hadis ni maudhu'. Ni sebab maudhu' ni. Ni pak ustaz, mana satu aku nak ikut ni. Tu yang bercelaru tu. Cuba ambil jalan senang. Tuan-tuan, bab hadis ni jangan tanya saya. Saya baca kitab ni, ada hadis ni macam ni. Untuk lebih tahu pasal sahih tak sahih, tuan-tuan pergi rujuk pakai hadis. Telefon dia orang ni. Ustaz, hadis ni saya nak tanya, sahih tak sahih, Ustaz? Oh, hadis ni dhaif tapi boleh pakai. Alhamdulillah. Oh, hadis ni dhaif. Tak apa, besok saya datang bagi tahu, Ustaz. Itu saya tanya tadi pakai hadis tu, dia kata hadis tu dhaif. Jangan ikut lah. Hadis tu maudhu', jangan ikut lah. Tak apalah, kita ralat lah. Ustaz kena berlapang dada lah. Dah. Dia pakai hadis ke ni lebih tahu. Mana boleh macam tu? Mana boleh sombong dengan ilmu? Kita ni sombong dengan ilmu. Saya tu hari ni ustaz sama ustaz bergaduh, bertekak, tengkar apa semua, duk berdebat, dia kata dia betul, dia kata dia betul, dia kata dia betul. Tak tahu siapa yang betul. Last sekali yang paling kita. Sebab tak ahli. Tuhan dah kata dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang ahli dia. Dia ni orang ahli tarikat. Kita pergi tanya dia bab tarikat. Yang orang tak faham tarikat, kau duduk dan diam. Kau tak faham. Dia ni ahli zikir. Kau tanya orang dia ahli zikir. Kau tak pernah berzikir, kau tak masuk bab tu, mana kau tahu? Kita nak kata ni tarikat tak betul, ni tarikat salah. Ini bawa bertenang dulu tuan. Kita tanya orang ahli tarikat. Ni tarikat ni macam mana? Dia tahulah. Kita tak boleh nafikan hak-hak mereka ni. Macam kita dengan doktor lah. Saya pergi jumpa doktor. Duduk diam lah. Doktor kata ni, ustaz kena buat macam ni. Okey doktor apa semua. Ikut lah sebab kau doktor kan. Bukan bidang aku, bidang kau. Aku ikut je lah. Tapi bila aku cakap bab hukum, kau melawan. Memang aku cepuk lah kau. Doktor, tadi bab perubatan saya diam. Ni saya cakap bab hukum, doktor pula jawab siapa? Bukan bidang doktor pun. Situ kalau kita pergi hantar kat mekanik kereta. Tuan, tolong cek kereta saya. Apa masalah kereta ni? Kalau kau tanya aku apa masalah kereta ni, tak payah hantar kat kau. Pasal aku tak tahulah bab kereta ni aku hantar kat kau sebagai mekanik. Saya bawa tak sedap lah tuan kereta saya ni. Jadi tuan test kereta saya ni, tengok apa yang tak kena, tuan buat. Lepas tu kira kos dia berapa, bagi tahu. Ini pomen mekanik. Ini dah dia tanya kita. Apa masalah kereta ustaz ni? Masalah dia. Kalau aku tahu masalah dia, aku tak hantar kat kau. Aku baik sendiri je. Apa bodoh sangat kau ni? Saya tu mekanik saya tak pernah tanya tuan. Saya hantar kat dia, dia ambil kereta, ambil kunci, dia start, dia test. Kereta ustaz ni longgar, ni nak tercabut, ni nak hilang, itu semua dia tahu. Kos kena 1,300. Kau buat. Aku tahu besok bawa elok. Kok macam tu kat kau kena. Tengok. Elok buat kereta. Besok tangga. Tengok tangga, aku telefon. Kereta aku ni tangga lah. Semalam kau kata okey. Kau datang ambil. Kau nak cas, aku capuk lah. Tengok. Macam tu. Sebab tu bidang dia, bukan bidang kita. Ini kita nak cakap bukan bidang kita. Akhirnya jahanam nandan. Kita tak bidang perubatan.
Lepas tu kita nak cakap bab perubatan. Ada orang adu kat kita, telinga aku ni bengkak lah. Alah, bengkak macam tu. Kau beli kapu apa? Kapu makan yang sirih tu lah. Mana nak beli? Kedai India banyak. Yang buat apa? Kau pergi beli, kau sapu kat telinga kau ni. Biar dia sejuk, biar dia mengecut. Kawan pun beli 3 botol beli. Lumur punya lumur tak hilang bengkak. Makin bengkak lah kawan tu. Datang balik semula. Tak maulah 3 hari dah aku lumur. Habis dah 3 botol. Tak mau dia elok. Kau pergi ambil cili kering. Kau buang isi dalam tu. Kau buah minyak kelapa. Lepas tu kau layu kat api. Lepas tu kau titik dalam telinga kau. Ni petua orang dulu ni. Dia pun buat. Makin lama makin teruk telinga kawan tu. Dah kali jumpa doktor. Doktor telinga. Kan? Doktor telinga cek sulu. Dah merah lah tuan. Dah teruk ni. Dia kata ni nak kena operate ni apa semua. Tapi kawan saya kata sikitnya. Kawan kau kerja apa? Doktor telinga ke? Kawan saya motong. Kau agak-agak lah. Kan jangan orang tu. Cuba kita jawab. Apa? Sakit telinga. Jom. Pergi mana? Pergi jumpa doktor telinga. Kau pergi jumpa aku yang motong ni nak buat apa? Aku tahu pelan sodok, pelan telangkup, pelan tarik. Yang telinga kau aku tak tahu. Jom aku pergi jumpa doktor telinga. Pun tak boleh buat doktor mata. Apa sakit? Telinga. Jom aku buat kawan aku. Kawan aku doktor apa? Doktor mata. Aku telinga sakit. Boleh. Dia okey. Kau agak-agak lah bang. Dia sakit telinga kau buat pergi doktor mata. Kau bawa doktor gigi gagum tu ada. So itu Islam ni ajar kita elok-elok. Ada ahli dia kan? Tanya ahli dia. Jangan pergi tanya orang lain. Rosak agama ni macam tu lah. Tanya orang lain agama. Orang agama tak nak tanya orang lain yang kau tanya. Kan? Kemudian yang seterusnya. Malam ni lewat habis ni. Aku seboleh buat habis. Bulan lepas tak datang lah. Kan, bulan depan saya nguruskan jenazah. Kan, tak payah datang. Bukan saja tak nak datang. Last minute orang merayu saya pergi hantar lah. Kan, hantar jenazah. Ni malam ni dapat. Ini pun nasib-nasib tadi. Selesai tadi urusan jenazah tadi. Daripada Pakistan dia sampai. Hantar kat Sungai Merak. Saya kata kau uruskan semua ni aku nak pergi ngajar. Ustaz ni dia kata dah sampai sini tinggalkan pula. Dah sampai sini tak apa. Dah kau urus sana. Tanam ni pun. Kau nak suruh aku buat apa lagi? Tadi nguruskan nak semayang dah semayangkan, nak apa kau nak lagi, semua dah siap. Aku cakap kau urus lah, tu dia orang urus tu. Tenanglah pula masalah apa. Dia yang masalah tak ada orang nak semayangkan. Sebab semayang sekarang ni berbayar tuan. Semayang jenazah sekarang ni ada package yang RM20, ada package yang RM50. Saya pun tanya dia, yang RM20 macam mana? RM20 ni 4 kali takbir Ustaz. Sekali takbir RM5. Nampak ke apa tu tanyalah, ni nak berapa kali takbir ni tuan? Duit tak ada lah Ustaz. Berapa kali nak buat? Sekali dah lah. Angkat sekali je. Assalamualaikum. Ais sekejap Ustaz. RM5. Pening tengok orang zaman sekarang ni. Ada ke solat jenazah tentu pula RM20. Ni yang package yang terbaru pula. Salat jenazah RM50. Tak tahu lah apa sebab mahal pula dah. Ni mungkin doa panjang kot. Tak sampai tanya lah itu. Tengok package salat jenazah RM50. Uish, aku cakap kalau 10 orang mati solat RM500 ni. Ini ubah kriteria kerja Ustaz ni aku cakap kan. Kerjaya nak ubah ni kan. Tak nak aku ngajar dah. Jadi imam jenazah ya. Jadi imam solat jenazah ya. Buat satu pejabat imam solat jenazah. Satu solat RM50. Kalau 10 orang macam tak 500. Senang-senang 500. Daripada Ponik berjalan kulu kili. Baik, solat jenazah. Package yang kedua talqin RM50. Ambil sekali jenazah dengan talqin 100. 10 orang tak 1000 sehari. Macam. Lepas tu Mami panggil, Ustaz, kuliah malam ni. Tak ada Mami. Ustaz, ada jenazah banyak nak solat dengan nak talqin. Upah sehari 1000 kan. Sehari 1000. Sebulan 30 hari. Tak ada cuti punya. Tak 30,000. Macam gila tak akhir zaman ni kan. Bab fardu kifayah pun dia buat berniaga. Fardu kifayah. Nak tengoklah urusan jenazah hari ni. Tak ada duit macam mana nak urus.
1,007, 1,008, tuan. Semayang pun nak bayar. Bayangkan. Apa nak jadi akhir zaman ni? Bukannya payah pun 4 kali takbir je pun. Pun nak cas juga RM20, RM50. La ilaha illallah. Tu saya kata kat Masjid Surau ni, tak payah bayar ngurus jenazah. Buka je, tulis banner satu, banting satu, infak pengurusan jenazah percuma. Taman Tasik Senangin. Tengok orang masukkan infak tu. Bagi nombor akaun. Kita guna duit ni untuk urus jenazah. Tak payah minta ke ahli waris. Kau tak payah pening-pening. Kau dah lah bersedih. Lepas tu nak minta bayaran pula. Baru telefonnya. Tuan, ayah saya meninggal. 1,007. Orang kata bapak aku meninggal, kau kata 1,007. Sabarlah dulu. Orang tu tengah bersedih. Bapak nak meninggal. Kan? Mana nak fikir duit lagi, fikir tu, fikir. Kau nak minta duit pasal kata fardu kifayah. Orang Taman Tasik Senangin buat lagu tu. Tak satu banner, tengok. Kajap je kata ribu dapat duit sumbangan orang ramai. Bak mati ni. Kita beli van, kita urus secara percuma. Tak payah bersin-bersin. Kau tak payah pening-pening. Kau bagi tahu je, kita uruskan, kita mandikan. Bukan kita je nak uruskan. Panggil waris. Mai sini, kau anak kan? Mai tolong mandi bapak kau ni. Kau anak kan? Mai panggil mandi, uruskan mak kau ni. Kita mandi kapan kan? Tak payah bayar apa bayar-bayar. Kau tak payah pening-pening. Kita urus sama-sama. Kita kebumikan sama-sama. Kan senang kan? Ini tak. Baru telefon 1,008. Oh, telefon 2,200. Bayangkan tuan-tuan. Kalau kita lah. Kita. Kan? Orang rumah kita harapkan kita je bekerja hidup ni. Dia tak ada apa kan? Dia tak ada apa. Dia mengharapkan kita lah. Tiba-tiba kita meninggal. Betul orang cakap, ni 2,200 macam. Dia dengan mikir anak lagi. Fikir hidup lagi. Suami dah tak ada. Sedih lagi. Kau duk tanya duit 2,200. Allahu Akbar. Kan? Tu yang kadang-kadang saya nak marah tuan. Kita orang buat percuma tuan. Kita orang tak bayar-bayar, percuma dah. Hantar weh. Kan? Dulu tanya jugalah, ni asnaf ke tak? Asnaf ustaz, manjang asnaf je semua. Pun dulu kita buat untuk asnaf kan. Asnaf tak berbayar lah kan. Asnaf. Datang naik Belfire 3 biji. Aku pun ni. Asnaf tang mana pula dia ni kan. Naik BM, naik Audi. Tapi asnaf. Cakap asnaf tang mana pula. Dia ni faham ke tak asnaf kan? Lepas tu kita kata tak payah tanyalah, pedulilah. Asnaf ke tak asnaf, kita buat je lah. Duit pun orang sumbang pun banyak. Orang sumbang ramai, bagi kain kapan, bagi kapas, semua macam-macam bagilah. Buat je lah, pedulilah. Kita buat aja. Okey je jalan. Macam Abang Mi tahu ni, buat surau kita. Tak payahlah nak ngarap bukan waris nak bagi, tak payah. Kita buka tabung. Sumbangan infak kematian, pengurusan jenazah percuma, Taman Tasik Senangin. Urus. Mandi jenazah. Tak kisah, duit tabung ada, bayar. Siapa nak mandikan jenazah ni? Tak ada masalah. Yang penting kita tak minta kad waris. Van. Ada je orang infak van. Kita bagi tahu. Siapa nak infak van, kami buat pengurusan jenazah percuma. Ini tuan-tuan buat benda macam tu pun susah. Habis semua nak diminta bayar. Tu gila tu lah tuan-tuan sekarang. Kain kapan pun nak minta bayar. Apa sangat kain kapan ni? Enggak. Kau tak ada kain kapan bagi tahu saya. Tempik saya banyak kain kapan tu. Berlambak kain kapan. Jangan risau. Nak berapa kayu kain kapan. So, apa masalah? Ini nak minta kad waris. Kesianlah kad waris. Jangan menyusahkan orang. Kemudian, dah isyak lu ni. Tak azan ke? Belum azan lagi? Belum isyak lagi? Dah isyak, tak nak azan? Tak nak azan. Surau ni lain macam pula dah. Tak nak lah dia azan kan. Ada setengah surau dia bagi macam ni kat saya. Azan. Tu sebab saya tanya tu, kau nak azan saya bagi laluan. Tak ada masalah. Saya ikut dia jemaah surau masjid ni. Nak azan saya bagi azan. Tak nak azan suka hati. Saya tak ada masalah. Orang surau nak duduk belunjun, lantang, suka hati kau. Sebab aku tahu yang datang ni bukan sihat semua, uzur banyak. Duduklah kau nak menyandar ke apa, orang marah ke saya. Ustaz ni kuliah kan tak ada adab. Pasal
Dia orang duduk bersepah-sepah, duduk tak ada adab. Kau tengoklah yang datang siapa. Kau nak kata tak ada adab, kau tengok yang datang tu siapa. Audien kau tu. Bukan umur 17 tahun, 71. Lutut semua nak tangga, buku lali nak tercabut, tulang belakang pun longgar. Dia ngarap dinding tiang tu lah. Lepas tu kau nak suruh duduk rapat-rapat. Lutut bertemu lutut. Mana nak maunya tuan-tuan. Kau bolehlah cakap kau duduk atas kursi lah, berpusing-pusing sadap lah. Kau 2 jam, 3 jam pun kau peduli apa. Kau menyandar, apa ni, menyandar kan. Ni yang datang lah. Ni semua lutut longgar semua. Ni kira muda-muda sikit lah ni. Ada setengah tampik CP umur 71, 82. Lepas tu nak suruh duduk rapat-rapat. Ngajar sejam. Lutut bertemu lutut. Kena 5 minit dah krem kaki. Tak payah. Kau duduk lah macam mana pun. Tak, kalau yang penting kau datang mengaji. Daripada kau duduk depan TV belunju, baik kau duduk depan aku belunju. Kalau depan TV memang dia tak marah. TV siapa nak marah. Tengok Forum Perdana, Ustaz saya belunju. Tak ada Ustaz tu marah. Memang dia tak marah. Marah jemaah. Apa ni jemaah tak ada adab, duduk tak ada adab. Alah aku cakap. Yang penting kau datang sudah. Kadang fikir juga. Saya kata ustaz kena fikir juga. Kenapa nak murid macam tu? Dulu ustaz mengaji pun macam tu. Jangan banyak apa. Sekarang karma lah, hukum karma. Dulu ustaz mengaji macam mana ustaz depan tu duduk belunju tidur kan. Hari ni anak murid pun tidur belunju. Ustaz fikir balik semula. Dulu ustaz sebelum jadi ustaz lah, masa mengaji dulu, macam mana ustaz mengaji? Itu saya tak kisah lah, lantaklah baik macam mana pun. Kau tak dapat pun kau akan aku. Pun ada masalah kat aku kan. Yang penting kau datang mengaji, kau dapat pahala mengaji dah. Kan, saya senang tuan. Saya tak ada marah-marah. Ni orang tanya pun marah. Jangan tanya lu, jangan tanya lu. Nak tanya lepas kuliah. Tanya lepas kuliah. Yang datang ni tua-tua mana dik? Dia waktu tu dia ingat, bagi tanya waktu tu. Ustaz nak tanya Ustaz. Tanya. Nanti lu tanya, kang habis kuliah. Habis kuliah kan tanya. Jangan kena jaga adab. Kang habis kuliah kita pun tanya. Tadi tuan nak tanya kan? Apa tadi tuan? Saya pun dah lupa dah Ustaz. Bulan depan lah, bulan depan. Lama dia pun meninggal. Tak payah jawab. Kau tanya jawab tu dah. Tak dapat jawab, awak tak dapat jawab. Tak boleh, situasi tak boleh. Kan? Kena tengok situasi. Jangan kita ikut kita sadap, duduk atas kursi ni sampai tak ingat dunia. Dia macam semayang katlah. Imam, tengok makmum belakang. Makmum dah sampai duduk atas kursi tergigil-gigil, kau nak baca ayat panjang tak? Agak-agak lah. Kau nak baca amai tasa'alun, kau tengok makmum kau tu dah tengah goyang ni. Kau tumbang dia kan. Kau pusing belakang tengok makmum semua ni expired semua ni. Ada inak taina sudah. Izaja cukup. Ini dah nampak makmum tergoyang-goyang, tergigil-gigil. Kau nak baca lagi panjang benda tu. Kau nak baca panjang kau sorang sembahyang. Sembahyang seorang kau berlantak lah 6 juz 1 rakaat. Suka hati dek kau nak tercabut lutut kau. Ini seorang nak taina pula baca. Izaja qul Allahu ahad. Ramai-ramai baca ayat panjang-panjang. Apa punya imam ni? Imam macam pendek-pendek lah. Makmum belakang, orang perempuan mungkin bawa anak, keuzuran. Orang tua-tua ni tak larat berdiri lama. Mungkin dia banyak uzur, ada orang nak bekerja dan sebagainya. Tiba-tiba kau baca panjang. Saya tak ada tuan, saya baca memang pendek-pendek. Kalau saya jadi imam, inak taina je. Orang kata ustaz tak lain tak hafal ke? Tak hafal. Ni hafal. Tak lah. Kadang kita ni tak ada pun baca panjang-panjang pun. Orang dulu baca ayat lazimnya. Tak ada masalah pun. Orang tua dulu sembahyang baca ayat lazim. Balik selipar orang pun tak ambil. Ini baca juzuk panjang-panjang. Keluar-keluar selipar tak ada, rembat selipar orang. Pilih yang baru lah tu. Cik bang. Lipo dia orang ni main pakailah mana-mana lubang. Nanti ambil lipo baru kan. Bawa balik. Kang seorang pergi keluar apa bang? Dia orang ni main pakai nah. Pakailah mana-mana. Daripada seorang sampai 10 orang. Yang tinggal selipar gonting nak putih. Tu sebab kat surau masjid ni banyak selipar gonting, selipar putih. Kan? Pasal apa tu? Pasal selipar baru kawan dengan bat. Baca boleh tahan, panjang dia Allah. Doa, dia turun sampai ke bawah lah. Tak habis. Dah ada puas borek, Rabbana tu nak habis dah. Kan? Balik selipar orang hebat.
apa yang marah orang kat saya, lantaklah kau nak marah lah, kau peduli apa kau nak marah aku. Kan? Orang dulu saya tengok orang tua dulu, cuba tuan-tuan tanya yang lebih tua-tua ni kan. Orang tua dulu baca ayat lazim kan tuan, zikir elok pendek kan. Balik kaki ayamnya. Apa cik? Mak tutup pelita je, lampu tak ada kan? Cik? Lipu. Mungkin dia salah pakai lah kot. Tak apalah. Cik pakai lalu lipu mana-mana. Tak apa. Balik kaki ayam orang tua tu. Orang dulu. Kita hari ni. Apa bang? Lipu. Butuh lah dia orang ni main pakai. Pakailah mana-mana dulu bang. Tengok. Ni baru ni. Gambar dah baru. Bukan surau ni lah. Bukan surau ni. Surau ni okey. Surau ni tak ada. Setakat ni surau selipar ustaz pun tak hilang lagi. Ada setengah surau selipar ustaz pun ni gambar. Tapi nak marah pun tak boleh. Mungkin dia ambil berkat kot. Ni selipar ustaz ni. Selipar ustaz ni cakap banyak kan ambil berkat ustaz dia. Ada aku tak berselipar. Abu betul. Selipar aku dia hebatnya. Tapi mana pula dia tahu kalau tulis nama ustaz. Aku tak lama aku nak tulis tu nama ustaz. Parking ustaz dah ada dah. Parking ustaz. Itu pun orang lain parking. Aku pun tak tahu. Dah tulis dah parking ustaz. Orang lain kat parking. Aku sampai-sampai tengok dah ada ustaz lain pula. Mana ni? Kata aku hari ni. Rasa turn aku. Tapi ustaz lain lah parking. Rupa-rupa tak ada ustaz. Orang lain parking pak ustaz. Tapi seorang ni tak adalah. Parking ustaz pun tak ada tulis. Mana abang main parking ustaz kat mana? Ada sana. Aku tak tahu aku parking situ je. Maknanya aku kira korang ajar lah sikit kan. Masuk parking situ. Abang Mi tak cakap. Mana aku tahu. Aku pun parking elok-elok je aku parking situ. Orang pun tak nagu. Ustaz bukan parking sini ustaz. Parking jauh. Aku parking situ ada sebab. Banyak barang. Nak jual. Malam ni siapa nak pegago pun ada nama pegago. Pucuk pegago. Tuan-tuan tu apa khasiat pucuk pegago? Dengan akar-akar aku jual. Yang goreng lah. Bukan yang mentah tu. Yang goreng. Pucuk pegago. Crispy punya. Tuan-tuan. Yang rasa spicy. Original ada aku jual. Pucuk pegago. Siapa makan tu. Cakap banyak tak mau. Pergi tengok khasiat dia apa. Mati tetap matilah. Awet muda. Itu kalau nak muda makan tu. Malam ni kan beli. Siapa tak beli memang dia tak nak muda lah tu. Awet muda. Siapa tak beli menyesal. Biar beli biar menyesal beli daripada menyesal tak beli. Menyesal beli ada benda nak makan. Tapi sedap. Memang sedap. Bukan saya buat. Ada orang buat. Ada ibu tunggal buat. Tuan-tuan sebut ibu tunggal langsung nak beli lah kan. Kuk sebut bapak tunggal mampu tak ada. Meninggal dunia. Yang ketiga sikit. Meninggal dunia dalam keadaan berpeluh dahinya. Tuan-tuan tengok orang nak meninggal. Tengok dahi dia. Peluh tak? Kan? Kata Nabi SAW, tanda kematian bagi seorang mukmin ialah dengan berpeluh dahinya. Kan? Nampak ada keringat dekat dahi ni. Tu nak meninggal tu ada keringat. Ni orang ni matinya husnul khatimah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Tapi yang tuan-tuan selalu nampak apa? Mati calik mata. Tu tuan-tuan selalu tengoklah. Calik mata gitu. Absal adalah benda dia nak makan tak dapat tu. Apa kena mengandung? Tak, dia cakap dengan rumah dia nak makan buah kundu. Buah apa? Kundu. Lepas tu rumah tengah cari tak dapat. Langsung meninggal langsung calik mata. Kok ia mati masan buah kundu tu, ambil buah kundu tu letak ke mata, lelap tak ada. Banyak mandai tak ada. Dia mati calik ni tuan-tuan pasal dia tengok roh keluar. Tengok. Lepas tu terkejut tengok roh tu diambil ke malaikat azab. Tu ya. Kita pun bacalah bismillah millati ala rasulillah. Tutuplah mata dia balik kan. Ini mati calik je mula kita ngatakan adalah tu hujat tak sampai kan. Kita ni dah meninggal baru bagi tahu kan. Kadang-kadang orang dah meninggal, patutlah 2 hari lepas aku tengok dia lain macam pun nak meninggal. Apa aku tak cakap dengan dia itu?
Aku tengok kau ni lain macam lah. Kau nak meninggal ni rasa ni. Dah meninggal bagi tahu. Patutlah ustaz, 2-3 hari lepas dia senyap ustaz. Rupa nak meninggal rupanya. Yalah, ada tanda-tanda 40 hari. Nanti kita bicara tentang tanda orang nak meninggal. Kita tengok. Ada tak tanda-tanda tu? Tak payahlah ustaz, nanti takut nanti. Tak elok lah agak-agak. Ada tanda tu bersedia lah kan. Maknanya kalau kita panggil dia tak nyaut. Kalau kita tengok tak nampak. Tu ada tanda lah tu. Faham? Tuan-tuan cuba telan air liu. Ada bunyi tak? Ada bunyi. Kalau tak ada bunyi tu, bagi tahu bini. Abang nak wasiat kat kau lah. Syukur bini kan. Abang rasa dah ada tanda-tanda abang nak pergi ni kan. Abang tengok pun dah tak nampak. Apa yang abang tengok tak nampak? Abang tengok hidung abang pun dah tak nampak. Cuba tengok hidung tu nampak. Siapa tengok hidung tak nampak memang tak ada tu. Macam Piramli lah ustaz. Tak ada, cuba tengok hidung nampak. Yang tak pakai mask lah. Abang nampak tak hidung bang? Mana boleh tak nampak? Hidung ni mesti nampak bang, hidung ni. Mesti nampak. Sebab orang meninggal hidung ni jatuh. Baru tak nampak. Abang nampak abang? Cuba tengok tu. Mesti nampak hidung tu. Ramai nak meninggal ni pun. Tak apa. Akan datang kita bicara tanda-tanda orang nak meninggal. Ada yang nak meninggal 40 hari, 7 hari, 3 hari, sehari. Ada tanda-tanda dia. Bila akan datang. Malam ni cukup takat tu dulu. Kita sambung bulan depan. Kan? Sebab makan ada tak malam ni? Ada makan? Ada. Lapar dah ni. Kan? Kita sambung bulan depan lah. Bulan depan cerita tentang banyak gini sebenarnya. Banyak lagi ciri-ciri orang mati, orang husnul khatimah ni. Tapi bulan depan kita cerita tanda-tanda orang nak meninggal. Tapi jangan cakap dengan orang pula. Aku tengok kau ni dah ada tanda ni. Nak meninggal ni. Paling lama pun besok. Bawa tenang dulu. Akan datang ya. Jadi tuan-tuan cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Dah macam malam ni siapa nak pucuk peraga goreng macam rendang lah. Tapi sedap tuan. Bagus. Dia punya khasiat dia sangat bagus lah. Ada dalam keto je. Tapi tak, dia ada dua je. Satu pedih, satu tak pedih. Beli dulu tengok. Kan lepas tu makan. Makan kat sana. Pakat rasusan sikit. Habisan. Beli kan tengok. Sebotol tu RM12 tuan-tuan. Karang. Lepas isyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan ada semua berjumpa ke majlis organisasi Hari Rawat Selamat di Pancik TV di nombor 19 dan 12 Pasar 2 di yang berkembangan pada hari Sabtu 17 April jam 11 pagi. Kalau salah satu yang ingin terus serta tak tahu mana kita jumpa kat sini pukul 11, itu bulan kita boleh pergi sekali di rumah ni. Rumah ni memang tersuruh sikit kuasa belakang masih di tuan-tuan dan jumpa pada hari Sabtu yang 17 April. Yang kedua, insyaAllah surau akan mengadakan sambutan Maulid Rasul pada 9 dan 10. Kita akan adakan program tu pagi kita ada barakan. Barakan tu kita berada pada sini sampai terus kita dorong pada Rasulullah. Jadi sesiapa yang ingin terus boleh kita bagi kepada setiap fasa dan setiap session dan setiap tulisan tak boleh. Yang sama boleh terus kita boleh bagi nama dengan pengurusi surau, pengurusi fasa atau pengurusi tulisan atau video terus. Tetapi kalau nak terus serta pun tak masalah. Boleh terus serta. Pada 19.10 malam ni kita ada kuliah agama bersama dengan Ustaz. Dan kita juga mengharapkan mohon Suhana di Sumbangan dan tuan-tuan untuk program tersebut. Tuan-tuan itu dihubungi dengan saya terus. Itu biasa sudah